أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar bagi hati muka surat 64 baris yang ketujuh daripada bawah. Surat 64 baris ketujuh daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan bermula khilaf ini yakni khilaf antara pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan pandangan Imamul Haramain dan Al-Qadi pada taubah orang Islam. Adapun taubah kafir dengan masuk Islam diterima, maka diterima akan dia akan taubah dengan putus, dengan dalil yang putus, dengan ittifaq ulama. Dan bermula khilaf ini, khilaf antara Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dengan Imamul Haramain dan Qadi Abu Bakar Al-Baqillani. Khilaf yang terdahulunya, apabila sempurna syarat taubah dan sempurna rukun taubah, sempurna syarat taubah, sempurna rukun taubah, nescaya sah taubah. Syarat sempurna, rukun sempurna, sah taubah. Yang khilafnya Tuhan terima tu yakin ataupun zon. Di khilaf situ. Apabila sempurna syarat taubah, di antara syarat taubahnya nyawa belum sampai batang halkum. Di antara syarat taubahnya sebelum matahari naik sebelah barat. Itu di antara syarat taubah. Kemudian rukun taubah. Bicara panjang dah terdahulu, rukun taubah. Jadi taubah ni ada syarat dan ada rukun. Apabila sempurna syarat dan rukun taubah, sah taubah. Tu sepakat tu, sah taubah. Bila sah taubah, Tuhan terima taubah. Bila sah taubah, Tuhan terima taubah ni khilaf dua pandangan. Yakin Tuhan terima taubah, pasti Tuhan terima. Itu pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Adapun pandangan Imamul Haramain, guru kepada Imam Ghazali rahimahullah, dan Imam Abu Bakar Al-Baqillani, diterima taubah itu dengan zon jua, bukan dengan yakin. Zon ni memang berat Tuhan terima. Apabila syarat taubah sempurna, apabila rukun taubah sempurna, sah taubah. Sah taubah. Tuhan terima taubah. Tuhan terima taubah itulah.
Keluar dua pandangan. Tak dapat tiada, Tuhan akan terima taubat. Makna apa? Yakin, pasti Tuhan terima taubat. Pandangan Imamul Haramain Qadi Abu Bakar Al-Baqillani, Tuhan terima taubat tapi dengan zon, bukan dengan yakin. Yakin ni putus, pasti Tuhan terima. Sah tu sah lah apabila sempurna rukun taubah, sempurna syarat taubah, sah taubah. Satunya sah, satunya diterima. Ada ni. Satunya sah, satunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila syarat, apabila rukun sempurna, sahlah. Tuhan terima ke tak terima? Tu pergi pula kepada taubah kita tu. Pergi pula kepada sesuatu amal ibadah kita. Sini bicara taubah. Tuhan terima tu. Dia dua peringkat. Satunya sah, satunya Tuhan terima ataupun tidak. Contohlah kalau kita pergi pada bicara hak zahir mudah pekau. Apabila sembahyang sempurna syarat sah sembahyang, apabila sempurna rukun sembahyang, sahlah sembahyangnya. Syarat rukun puasa haji sempurna, sahlah puasa, sahlah haji. Tuan terima ke tidak? Terima ke tidak ni, dia pergi pula kepada hak syarat batin. Gitulah pulaknya. Jadi sekarang ni kita pergi pada taubah sempurna, syarat taubah sempurna, rukun taubah sempurna, sah taubah Tuhan terima, satu pandangan, tak dapat tiada. Mana apa ni? Yakin Tuhan terima. Pandangan Imamul Haramain, Tuhan terima dengan zon jua. Dengan zon berat di hati, Tuhan terima taubat. Ada ni. Zon ni bukan syok dah. Dia ada waham, dia ada zon, dia ada waham, dia ada syok, dia ada zannun, dia ada yakin. Waham, wahmun, waw, mim, syakun. Itu bahasa Arab tu. Cuma jadi bahasa Malaysia syok. Satu lagi zannun. Zannun. Lepas tu satu lagi yakin. Syok ni 50-50. Waham dengan zon di sebelah menyebelah. Waham dengan zon di sebelah menyebelah. Zon diterima taubah, waham tidak diterima taubah. Dia gitu. Tanda ni. Dia syok 50-50. Sekarang ni pandangan Imamul Haramain, pandangan Imam Abu Bakar Al-Baqillani, taubah diterima tu zon. Maknanya waham di hati Tuhan tak terima. Mana kalau zon ni 80% Tuhan terima, 20% lagi tu tak terima. Tu dia panggil waham. Jadi zon dengan waham ni sebelah menyebelah. Ada ni. Contohlah kalau kepada pekau, berat di hati kitanya pakaian kita masih lagi suci, tak kena najis. Yakin masa waktu keluar daripada almari tu yakinlah. Waktu keluar almari tu yakin suci. Apabila pergi sana sini yakin suci. Suci lagi sebab tak ada nampak kena apa-apa pun. Yakin ke tidak? Waham dia panggil. Mana berat di hati masih lagi suci. Tapi yakin ke tidak? Sebagaimana mula-mula kita ambil pakaian tu daripada dalam almari. Tak dah lah. Pakai ada pagi, pas tengah hari, pakai petang dah ni. Nak yakin macam mana lagi? Tapi duduk tangga zon. Mana apa ni? Zon di hati, pakaian tu masih lagi suci. Tapi ada waham di hati, ada kebenaran kecil timur di hati, sudah kena najis. Itu dia zon dengan waham ni sebelah menyebelah. Syok 50-50. Sekarang ni taubahnya sah,
pandangan Imam Abul Hasan Al-Asy'ari tak dapat tiada, yakin diterima. Pandangan Imamul Haramain Abu Bakar Al-Baqillani bahawasanya diterima taubat itu dengan zon jua, berat di hati, Tuhan pasti terima. Sebab apa? Sempurna syarat taubat, sempurna rukun taubat, sah, diterima. Maknanya pandangan Abul Hasan Al-Asy'ari tak dapat tiada, yakin Tuhan terima. Sebab apa? Sebab itu janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Janjian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi balik pada janjian Al-Quran, maka yakin bahawa diterima taubah tu tak dapat tiada. Pada ni. Kemudian zong di hati tuan terima tu, mudah-mudahan tuan terimalah. Ini bicara sebab bahagian kitanya, kewajipan kitanya menyempurnakan syarat, menyempurnakan rukun. Maka taubah tu diterima, taubah tu sah, mudah-mudahan Tuhan terima. Begitulah kitanya. Mudah-mudahan Tuhan terima. Bila Tuhan terima taubah, akan diampuni sekalian dosa. Dan bermula khilaf ini, yakin diterima taubah ataupun zon diterima taubah, pada taubah orang Islam. Pada taubah orang Islam, taubah kita ni lah, buat dosa, bertaubah dengan menyempurnakan syarat dan rukun. Kita tidak maksum, dosa sentiasa berlaku. Wajib bertaubah dengan menyempurnakan syarat dan rukun. Bila berlaku dosa, walaupun dosa sekalipun, kalau dosa besar, ijma' ulama wajib bertaubah. Kalau dosa kecil, jumhur kebanyakan ulama wajib bertaubah. Satu pandangan, dosa kecil ini buat amal ibadah, amal ibadah akan menghapuskan dosa kecil tanpa perlu bertaubah. Itu satu pandangan. Tapi kalau dosa besar, wajib bertaubah. Dosa besar mana? Dosa besar pegangan, tak ada lah, kita kemah dah. Hak akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dosa besar zahir, berjudi, minum arak, berzina, tak kenal. Tu tak kenal tu. Hak dosa besar mana? Mengumpat. Mengumpat tu kena jaga molek. Mengumpat tu pandangan yang muktamad dosa besar. Hak banyak dosa besarnya dosa besar batin. Riya, ujub, takabur, itu dosa besar. Riya, ujub, takabur, dosa besar ni tidak akan diampuni dengan amal ibadah yang dilakukan. Waktu wajib bertaubah dengan menyempurnakan syarat serta dengan rukun taubah. Ini kita bicara ilmu kemah ni. Ilmu tetap dah. Bila ilmu tetap dah, maka yang pertamanya akidah yang bid'ah terlepaslah waktunya. Sebab bila bicara bab taubah ni, Imam Ghazali menyusun taubah dua level. Satunya taubah pada usuluddin. Ini biasa saya ulang dalam kitab Minhajul Abidin. Satunya taubah pada furu'uddin. Taubah pada usuluddin, pada tapak agama, dua. Taubah daripada kufur pegangan. Yang kedua, taubah daripada pegangan yang bid'ah. Barulah pergi kepada dosa furu' agama, dosa cabang agama. Dosa cabang agama ni pergi kepada tiga. Dosa dengan Allah, berjudi, minum arak. Dosa dengan Allah tinggal kefarduan, tinggal sembahyang, tinggal puasa. Dosa dengan Allah berkait dengan anak Adam, mengumpat contohnya. Itu dipanggil dosa furu' agama.
Jadi hak dosa usuluddin ni hak di atas sekali. Yang pertama pegangan kufur, yang kedua pegangan bid'ah. Tapi hak dosa usuluddin ni apabila kemah ilmu tauhid pegangan fardu ain, terlepaslah ni. Tak ada orang yang ilmu fardu ain kemah dah boleh membeza dah mana pegangan ahli sunnah, mana pegangan yang bid'ah. Nak pegang hak bid'ah juga, tak ada gitu. Ada ni. Itu dosa hak pegangan. Hak dosa hak zahir pula. Bila ada ilmu, sembahyang pasti dengan ilmu. Tinggal sembahyang dok tunya. Sembahyang pasti dengan ilmu. Syarat pasti dilengkapkan, disempurnakan. Rukun pasti disempurnakan. Syarat bagi rukun disempurnakan. Syarat berjemaah disempurnakan. Itu dalam bab fiqh. Tak ada orang saja-saja je. Hari ni nak semayang, tambah menyempurnakan syarat semayang. Oh, tu tak betul dah. Tu otak gitu. Hak zahir. Contoh sama lah zahir. Bila dia belajar Al-Quran comel-comel, apabila sampai masa dia membaca, pasti dia baca mengikut dengan ilmu yang dipelajari. Pasti dia beramal. Dia baca Al-Quran tu sunat. Memelihara hukum ketika membaca Al-Quran tu wajib. Membaca Al-Quran sunat. Memelihara hukum ketika membaca Al-Quran tu wajib. Jadi bila dia sudah belajar berkaitan dengan hukum-hukum membaca Al-Quran, pasti akan diamal. Ada orang ilmu Quran kemah, tapi sampai masa baca nak baca salah. Tak ada gitu. Ada ni. Hak nak kena mujahadahnya, hak berkaitan dengan taat batin, maksiat batin. Kita bicara ilmu lengkap ni. Ilmu fardhu ain, tasawuf, kemah. Tapi amalnya, amal tu nak kena mujahadah. Bila timbul riya, ujub, takabur, itu dosa besar. Dosa besar ni lah. Tak lepas dengan amal ibadat. Kita sembahyang fardu tak lepas, tidak akan diampuni dosa besar. Tidak akan diampuni dosa besar. Itu wajib bertaubat ijma' ulama. Ada ni. Ada sekecil boleh timbul khilaf ulama. Ada sekecil boleh timbul khilaf ulama. Pandangan kebanyakan ulama wajib bertaubat juga. Satu pandangan dosa kecil memada dengan kita buat amal-amal ibadah yang lain. Al-hasanat yuzhibna sayyi'at. Kebaikan-kebaikan akan menghilangkan dosa-dosa kesalahan. Kebaikan walaupun amalan sunat sekalipun. Hak semayang, hak tu hak paling besar sekali lah. Menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Wuduk menghapuskan dosa-dosa kecil. Termasuk amal ibadah yang lain. Amal ibadah sunat, baca Al-Quran. Contohnya lepas semayang, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, Allahu Akbar 34 kali, akan mengampuni sekian dosa. Nabi kata, walau kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa sebanyak buih di laut sekalipun. Tu amal sunat. Tasbih, tahmid, takbir cukup 100 kali, itu amal sunat. Tapi kelebihan dia mengkifaratkan, menghapuskan sekian dosa, walaupun sebanyak dosa tersebut buih di laut sekalipun. Dosa-dosa kecil yang tidak berkait dengan anak Adam. Ni dari setengah pandangan, dosa kecil tidak wajib bertaubat. Perbanyakkan wa amal ibadah. Nabi kata watbi'is sayyi'atal hasanatan tamhuha. Nabi kata watbi'il hasanata sayyi'at, watbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nabi kata iringi oleh kamu akan kejahatan akan kebaikan. Nescaya kebaikan tu akan memadamkan kejahatan. Ada ni. Iringi oleh kamu akan kejahatan akan kebaikan. Allah salah. Tengok perkara-perkara dosa, iringi dengan kebaikan. Ambil Al-Quran, baca Al-Quran, tengok Al-Quran. Nabi kata nescaya kebaikan tu akan memadamkan kejahatan. Ini dosa-dosa kecil ni. Tapi ingat baiklah,
Dosa-dosa kecil ni boleh menjadi besar dengan beberapa sebab. Dosa kecil diampuni dengan amal ibadah, tapi dosa kecil sendiri beberapa sebab dosa kecil itu akan menjadi dosa besar. Contoh mana? Contohnya kita memandang kecil dosa kecil. Oh, kalau gitu kok kita tengok benda-benda haram, nanti kita baca Quran pula. Baca Quran kan boleh mengkifaratkan. Dah tadi mata tengok benda haram, sekarang ni mata tengok Al-Quran, baca Al-Quran. Tak apa sebab tengok benda haram dosa kecil, bukan dosa besar. Nanti baca Al-Quran, baca Al-Quran akan mengkifaratkan dosa kecil tadi, memperkecil-kecilkan dosa kecil. Dosa tak akan jadi besar, tak akan diampuni dengan amal ibadah. Waktu wajib bertaubah. Pada ni kena jangan buat mudah pula. Dengar kata tengok benda haram, nanti baca Al-Quran, baca Al-Quran akan mengkifaratkan. Hak terdahulu mata tengok benda haram, hak bukan memperkecil-kecilkan. Tengok mudah-mudah pula. Tengok orang perempuan, tak apalah, nanti kita ambil semayang, basuh muka, air wudu akan menghapuskan dosa ni. Kan dosa hak daripada muka ni, dosa mata. Lepas tu tengok orang puang pergi jalan, tengok je, nanti ambil semayang pula. Nakal semayang tu akan mengkifaratkan dosa. Dia memperkecil-kecilkan dosa. Buat mudah, maka dosa tu jadi besar. Tak akan diampuni dengan air semayang dah. Tak akan diampuni dengan semayang waktu wajib bertaubah. Jadi bicara sekarang ni hak taubah orang Islam. Taubah orang Islam, bila sempurna syarat, bila sempurna rukun, sah. Diterima tu satu pandangan yakin, satu pandangan zan. Timbul khilaf. Adapun taubah kafir dengan masuk Islam. Adapun taubah kafir, taubah orang kafir. Macam mana taubah orang kafir? Dia kafir ni sembah berhala puluh-puluh tahun daripada lahir, daripada budak, daripada sampai ke dia bertaubah tu. Mana kafir dia sembah berhala. Dia taubah dengan masuk Islam. Itu taubah dia panggil. Dengan masuk Islam. Dengan mengucap dua kalimah syahadah. Dengan masuk Islam, dengan mengucap dua kalimah syahadat, maka diterima akan dia akan taubah kafir. Kuat minum air. Dia kalau mungkin-mungkinlah maghrib saja je malam ni. Isyak mungkin. Dah maghrib pun ni, sampai tengok jam lah. Lambat lagi nak isyak. Tengok jam lah. Isyak lambat lagi. Hari tu isyak awal. Ni isyak lewat dah. Kalau gini maghrib je lah. Isyak kita tangguh di minggu depan balik ya. Tak ada suara. Maka diterima akan dia akan taubah kafir dengan masuk Islam dengan putus. Apa dengan putus? Qat'an dipanggil. Qat'an, putus. Bila khilafin, dengan tak ada khilaf. Diterima dengan putus. Qat'an bila khilafin, tak ada khilaf. Diterima dengan yakin. Diterima dengan yakin. Hak khilaf terdahulunya taubah kita orang Islam. Sempurna syarat, sempurna rukun, sah taubah, diterima. Satu pandangan yakin diterima, satu pandangan zon diterima. Itu taubah kita orang Islam. Adapun taubah orang kafir dengan masuk Islam, maka diterima akan dia akan taubah kafir itu dengan putus. Apa? Dengan tidak ada khilaf. Terima dengan yakin. Terima dengan putus ni dengan dalil yang putus dia panggil. Dalil yang qat'i. Dengan dalil yang putus, dengan dalil yang qat'i, bukan dalil zanni. Sebab dalil-dalil ni ada yang qat'i, ada yang zanni.
Dia ayat Al-Quran. Hadis-hadis yang mutawatir itu qat'i, putuh. Ada ni. Ayat Al-Quran qat'i, putuh, wajib kita imani. Hadis-hadis mutawatir qat'i, putuh, wajib kita imani. Tapi makna ayat, makna hadis terkadang qat'i, terkadang zanni. Ada ni. Terkadang makna tu qat'i, putuh. Qul huwallahu ahad contohnya. Allah Ta'ala esa. Ayat Quran qat'i, makna dia pun qat'i, tak ada khilaf dari situnya, putuh makna dia. Ada ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak, Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu. Itu qat'i. Ayat tu putuh, makna dia pun putuh. Adapun ayat-ayat mutasyabihah, ayat tu qat'i, putuh, makna dia zanni. Tu. Jadi nampak pegangan, berpegang dengan dalil yang qat'i, bukan dengan dalil yang zanni. Tu. Dia ayat qat'i, hadis mutawatir qat'i, makna dia. Sekarang ni diterima taubah tak ada khilaf ulama dengan dalil yang putuh, dengan dalil yang qat'i, bukan dalil yang sunni. Dengan ittifaq ulama, dengan ittifaq ulama, dengan sepakat ulama. Ini taubah orang kafir dengan masuk Islam. Kemudian kita kena faham dah di sini. Hak taubah orang kafir dengan masuk Islam tu pada zahir lah. Tapi bicara yang sebenarnya adalah iman. Bicara yang sebenar adalah iman. Taubah akan diterima oleh Allah apabila dia mengucap dua kalimah syahadah, menjadi orang Islam serta beriman dengan dua kalimah syahadah. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Nabi SAW. Dia menjadi orang Islam yang beriman. Barulah taubahnya sah, barulah taubahnya diterima oleh Allah qat'an, putuh, tak ada khilaf. Cuma kita zahirnya kira kepada masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah. Itu zahir kitanya. Kita menghukum hanya pada zahir. Umirtu an akuma bizawahir wallahu yatawalla sarair, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata diperintah akan aku menghukum hak zahir. Adapun hak dalam tu itu ada urusan Allah Subhanahu wa taala. Hak zahir dia mengucap dua kalimah syahadah, maka hukum dia sebagai orang Islam. Tapi hati dia beriman ke tidak? Jelas pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang munafik di Madinah bukan sikit-sikit, bukan Abdullah bin Ubay seorang. Kita kan Abdullah bin Ubay tu dia pemimpin dia. Bayangkan tentera Nabi SAW pada masa peperangan Uhud yang tarik diri 1/3, 300 orang yang tarik diri, puak-puak munafik. Makna bukan sikit-sikit puak munafik di Madinah. Puak munafik ni mengucap dua kalimah syahadah. Puak munafik ni semayang di belakang Nabi. Hak tak mari semayang tu Nabi cerita nak bakar rumah tu, sebab di rumah dia tak semayang. Puak munafik ni di rumah dia tak semayang. Sebab tu Nabi pernah cerita nak bakar rumah mereka yang tidak datang berjemaah dengan Nabi SAW. Sebab orang munafik ni di rumah dia tak semayang. Orang munafik ni kan allazina hum yuraun. Ni ayat ni asalnya turun kepada orang munafik yang meninggalkan sembahyang. Asalnya fawailul lil musallin allazina hum an salatim sahun, orang yang meninggalkan sembahyang. Siapa? Orang munafik.
Orang munafik ni allazina hum yuraun. Dia kalau depan Nabi dia semayang. Duduk di rumah dia tak semayang. Dia menunjuk-nunjuk sahaja. Ini orang munafik. Makna semayang di belakang Nabi. Orang sekarang semayang di masjid Nabi, bukan belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya ziarah kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni hidup bersama dengan Nabi, bukan ziarah kubur Nabi. Orang munafik ni bukan hanya semayang di masjid Nabi, jadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang munafik ni semayang masjid Nabi hak asal. Masjid Nabi sekarang ni hak luas dah, bukan hak asal. Hidup dengan Nabi di Madinah, sembahyang di masjid Nabi hak asal, menjadi makmum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi apabila iman dia tidak ada, kekal neraka selama-lamanya. Sama juga orang sekarang pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, iman akidah macam mana? Kalau iman akidah tidak dipeduli, hak tu tidak akan diterima oleh Allah. Bahkan kalau berpegang akidah yang kufur, tetap kekal neraka selama-lamanya. Kemah molek bab pegangan. Memang saya tekan sentiasa bab pegangan, sebab jumpa bagai-bagai menyedihkan, tapi menginsafkan. Menyedihkan sangat-sangat, tapi menginsafkan. Pentingnya tekan ilmu tauhid. Orang mengajar penting kena tekan ilmu tauhid. Ini keinsafan orang mengajar. Dia timbul macam-macam ni, insaf. Orang mengajar kena insaf. Orang mengajar kena fokus pada ilmu tauhid. Nak mula mana-mana tempat pengajian, nak mula kitab fiqh tasawuf ke, pastikan tempat tu ada ilmu tauhid. Kita dijemput sebagai orang, dijemput untuk mengajar. Jangan nak mengajar gitu. Tanya dulu tempat tu, tauhidnya macam mana. Tauhid ada dah, kita mula fiqh pula, bukan nak tauhid belaka. Saya nak main ngajar fiqh. Iyalah nak ngajar fiqh, fardu ain bab semayang. Tauhid macam mana? Ini kena insaf lah orang mengajar. Kadang-kadang fiqh pula bukan kitab kecil-kecil, kitab besar-besar. Termasuk fardu kifayah. Tapi tauhidnya macam mana? Memang sedap belajar fiqh ni, masuk bab muamalah, munakahat, asyik belajar fiqh ni. Tauhid macam mana? Orang mengajar kena insaf perkara ni. Lepas tu bila saya jumpa bagai-bagai, memang sedih sangat, tapi menginsafkan. Kena tekan, kena ulang bab pegangan ni. Hak pegang salah-salah ni bukan orang baru-baru duduk masjid. Orang lama duduk masjid. Bukan orang baru-baru nadah kitab. Orang lama dah nadah kitab ni, tapi tauhid tak lulu. Sebab apa? Dia belajar fiqh, dia belajar tasawuf, dia belajar kitab tafsir, dia belajar kitab hadis, dia belajar kitab sirah. Tapi tauhidnya macam mana? Tauhidnya secara mendatar saja, secara ringkas saja. Tak boleh gitu. Kalau bahagian tauhid tak lulu, tak ada Mekah ke Madinah ke, tak ada. Kalau hanya Islam pada zahir, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam orang munafik lah. Islam pada zahir, mengucap dua kalimah syahadah, tapi kafir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kekal neraka selama-lamanya. Jadi masuk Islam ni kira kepada Islam serta beriman. Kira kepada iman. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, beriman di saat yang pertama akan diampuni sekalian dosa puak kafir ni.
Disebut beriman, sa'ah yang pertama beriman. Maka akan diampuni sekalian dosa orang kafir ni. Kalau mati lepas itu, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi disebut sebagai beriman. Ini kena mengaji lah pulaknya. Apa beza antara Islam, iman serta dengan ihsan. Dia mengucap dua kalimah syahadah. Hatu zahir. Hati dia beriman dengan Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara ijmal, secara ringkas. Maka sah dia sebagai orang Islam pada zahir dan sah iman dia di saat itu juga akan diampuni sekalian dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Diampuni dosa ni, orang ni yakin, putus. Tak ittifaq ulama, tak ada khilaf. Di situ. Tapi beriman. Ada orang yang mengucap dua kalimah syahadah hak pada masa Nabi SAW tu puak munafik kerana orang Madinah terima Nabi. Jadi puak munafik ni kok mana pun kena terima Nabi. Adapun di Mekah lain. Di Mekah kafir menguasai. Bila kafir menguasai, maka hak nak masuk Islam ni hak benar-benar beriman, sebab mereka akan ditindas oleh orang kafir Mekah yang menguasai. Ada beza dengan Mekah. Mekah orang kafir menguasai. Bila masuk Islam saja akan ditindas oleh orang kafir. Jadi hak masuk Islam di Mekah ni betul-betul beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun di Madinah ni Nabi menguasai. Bila Nabi menguasai, bila Islam menguasai, orang yang tak mahu terima Islam terpaksa kena menyamar terima Islam. Sebab apa? Untuk kepentingan dia. Maka timbullah munafik di Madinah. Kenapa tak timbul munafik di Mekah? Sebab Mekah kafir menguasai. Ada ni. Sebab itulah apa di permulaan Islam belum menguasai, nyata memusuhi agama. Bila Islam menguasai sahaja akan timbul dah mereka-mereka yang menzahirkan mereka bersama. Gitulah. Itu memang dah Tuhan jadi dah sunnatullah dia gitu dah. Jadi di Madinah Nabi menguasai, Islam menguasai. Jadi puak-puak Abdullah bin Ubay ni terpaksa kena ikut ramai. Ikut orang Madinah hak ramai. Hak ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia mengucap tapi tidak beriman. Jadi samalah, terkadang ada orang mengucap tapi dia tak beriman dengan Allah dan Rasul. Ada mengucap kerana nak berkahwin contohnya. Nak berkahwin dengan orang Islam yang dicintai, tak akan dibenarkan kalau tidak masuk Islam. Maka dia pun mengucap dengan syahadah, dia pun masuk Islam. Ini dia dengan Allah Ta'ala, kita jangan tomah pula. Walaupun kita nampak dia punya dipanggil muqtada dia. Muqtada dia kita nampak. Oh, muqtada ni kita nampak peseng-peseng. Macam apa tu? Meh tau. Peseng. Muqtada ni dia ni bukan nak masuk Islam ni, nak berkahwin ni. Ada meh, ada orang apa? Dia panggil apa? Dia ada gambaran seperti dia ni. Sekalipun haram kita tahmah dia. Aku tak percaya dia tu. Dia masuk Islam tu bukan sebenar tu. Kerana nak berkahwin haram tahmah seumpama tu. Walaupun ada muqtada dia. Walaupun ada tanda. Dia panggil muqtada ni, kalau saya ngaji dia panggil dengung. Dengung ni bukan dengung baca Quran tu. Tu baca Quran dengung juga tau. Dengung situ tu kena marah ke tu guru. Sebab apa tak dengung? Dengung tu baca panjang tau. Bukan dengung segitu, maknanya ada tanda. Ada tanda dia tak jujur. Tak sebenar dia masuk Islam. Ada tanda. Sekalipun haram kita nak tomah dia. Dia ni nak terima bantuan ni. Bila masuk Islam akan dapat bantuan kerajaan. Maka ada tanda di seumpama tu. Jangan tomah. Itu dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila dia mengucap dia kalimah syahadah, tapi hati tidak beriman, dia kekal kafir di sisi Allah. Tapi Islam disokong zahir. Boleh berkahwin dengan orang Islam.
Bila dia mati, jenazahnya akan disempurnakan sebagai orang Islam lain lah. Tapi di sisi Allah, dia tetap kafir, kekal neraka selama-lamanya. Tapi terkadang orang seumpama ni, dia masuk Islam bukan kerana Allah dan Rasul, kerana untuk berkahwin, untuk dapat bantuan. Tetapi apabila didapat didikan yang sebenar, dapat asuhan yang sebenar, akhirnya timbullah kepercayaan di hati. Di saat itulah dia beriman, dan di saat itulah akan diampuni segala dosa. Waktu dengan putus tak ada khilaf ulama. Ada ni. Masa dia mengucap tu, dia tak beriman lagi. Bila dia berkahwin, dapat pasangan yang baik, dapat keluarga mertua yang baik, diperjelaskan agama, yang ditimbul fobia pada agama ni diperjelaskan. Ada ni. Akhirnya agama ni agama yang sebenar. Dia pun boleh beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi SAW. Di saat itulah taubahnya diterima, ittifaq ulama. Tak ada khilaf di sini. Ada ni. Tapi kita pada zahir, bila dia beriman, ketika dia mengucap itulah, tu di sisi pada kira kita. Dia masuk Islam, mengucap dengan syahadah, maka dosanya dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu di sisi kita. Ada ni. Maka diterima dia akan taubah kafir dengan putus, tak ada khilaf, dengan dalil yang putus, dalil yang qat'i, dengan ittifaq ulama. Mana kerana firman Allah Subhanahu wa taala, qul lil ladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Artinya, berkata olehmu ya Muhammad bagi mereka yang kafir, jika berhenti mereka itu daripada kufur, in yantahu, jikalau berhenti mereka itu daripada kufur, berhenti dengan masuk Islam. Masuk Islam ni huraian. In yantahu, jikalau berhenti mereka itu daripada kekufuran, berhenti dari kufur ni dengan masuk Islam, mengucap dua kalimah syahadah, yaghfar lahum ma qad salaf, nescaya diampuni oleh Allah bagi mereka itu, bagi orang kafir itu, akan barang yang terdahulu. Mana barang yang terdahulu daripada segala dosa mereka itu. Ni jelas ni kan. Ni jelas. Quran nyatakan seumpama ni. Ayat Quran qat'i. Makna dia qat'i, putus, tak ada khilaf ulama dah. Yakin akan diterima oleh Allah taubah kafir dengan masuk Islam, dengan diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa paling besarnya dosa sembah berhala tu lah. Itu dosa paling besar, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa berjudi, dosa minum arak, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa diampuni, sembahyang, puasa tidak wajib diqadhakan. Yang puasa tidak wajib diqadhakan. Lepas segala-galanya. Barulah bermula panggil. Barulah bermula hidup barulah panggil dah. Baru bermula panggil apa? Baru ni panggil apa? Bermula. Bukan diary yang panggil dah. Ni hak bermula ni. Episod baru ke apa panggil? Hak lepas dah licin tak ada dah. Dah yang paling besar dosa semua berhala diampuni. Tinggal semayang diampuni. Tinggal puasa diampuni. Sebab orang kafir pada masa kafir dia tak sembahyang dosa lain. Dia tak puasa dosa lain. Dia berjudi dosa lain. Dia minum arak dosa lain. Dia berzina dosa lain. Dosa kafir dosa lain. Tapi bila dia masuk je Islam bertaubat, akan diampuni sekalian dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni hak taubah orang kafir diterima oleh Allah dengan tidak ada khilaf. Yang ada khilafnya taubah orang Islam yang sempurna syarat taubah, yang sempurna rukun taubah, sah taubah, diterima. Satu pandangan dengan yakin, satu pandangan dengan zon jua. Taubah orang kafir diterima oleh Allah dengan yakin, tak ada khilaf di kalangan ulama. Taubah diterima, diampuni akan segala dosa oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahui olehmu bahawa yang menegah dan taubah itu israr. Apakah sebab yang menegah daripada taubah? Sebab matinya bila-bila masa. Yang menegah dan taubah ni kerana israr, kerana tetap mengerjakan maksiat. Dia nak tinggal maksiat ni payah. Nak tinggal maksiat ni payah. Contoh, bertaubah daripada dosa besar melompat. Oh, payah nak tinggal. Sebab apa? Sebab umpatan ni sudah menjadi satu kelaziman dah. Umpatan dalam WhatsApp, umpatan dalam FB, fitnah, makian, menjadi satu perkara biasa dah. Itu dosa besar tu. Dosa kena Adam tu. Bertaubah segera. Sebab apa yang menyebabkan tertegah daripada taubah tu? Kerana duduk mengekali, seronok asyik dah dengan dosa-dosa yang besar. Walaupun dosa tu dosa kena Adam sekalipun, walaupun menyadari mati bila-bila masa sekalipun. Ini di antara sebab tertegahnya daripada bertaubah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni ilmu ni. Kalau ilmu tak ada, dia tak tahu pun buat dosa pahala. Tak tahu pun buat dosa pahala. Ni cerita ilmu ada, tapi bertaubahnya tidak, walaupun jelas mengekali atas dosa-dosa. Dia akan datang beberapa sebab yang menyebabkan seseorang tertegah daripada bertaubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Dia cuma beritahu tadi lah. Lepas isyak, malam ni kita tangguh dulu minggu depan insyaAllah. Maknanya setakat ni ya reng-reng. Tak ada reng. Sebab nak keluar suara ni kena pakai reng. Kena pakai reng ni lah. Hak tadi pun pukul 9 tadi pun tak sampai ikut biasa. Tak apa ikut biasa. Biasa baca 3 kitab, jadi baca 2 kitab. Gitu je lah. Jadi Pak Isyak kita tangguh untuk minggu ni. InsyaAllah minggu depan kita mula balik. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilma wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.